Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Brunei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah berkenan berangkat ke Majlis Convocation bagi anak dia Yang Teramat Mulia. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawaan Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sora binti Pengiran Haji Saleh Rahman semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Brunei 2024-2025 antara pasukan DP MMFC dan Indra SC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Brakas. Berangkat sama anak anda Dulian Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Maduhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Anak dia Dulian Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi mengetuai pasukan DPMMFC. Dalam perlawanan ini, DPMMFC menewaskan Indra SC 2-0 menerusi jaringan Sergio Mendigusia Iglesias masing-masing pada minit ke-9 dan ke-65 sekaligus memastikan 3 mata penuh buat DPMMFC. Paduka anak anda ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah berkenan berangkat ke Majlis Convocation bagi anak dia Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Rakib bin Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim yang berlangsung di Winchester Cathedral, United Kingdom. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Rakib telah dianugerahkan dengan ijazah Bachelor of Science in Sports Management daripada University of Manchester dan adalah merupakan anak dia yang ketiga yang telah berjaya memperolehi ijazah sarjana muda dari institusi pengajian tinggi di United Kingdom. Turut berangkat pada majlis convocation tersebut ialah Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj serta kerabat diraja. Projek Perintegrasian Mampan Sumber Tenaga Asli dan Tenaga Boleh Diperbaharui ringkasnya Sinar merupakan inisiatif tenaga suria yang signifikan dengan matlamat menyediakan tenaga boleh diperbaharui bagi loji petrokimia dan menyumbang kepada matlamat tenaga boleh diperbaharui negara. Pemasangan panel suria bagi projek berkenaan dirancang secara berperingkat di Pulau Muara Besar. Projek Sinar menggariskan komitmen syarikat Hengye Industries terhadap alam sekitar yang mapan dan menyokong matlamat strategik Sekretariat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan mengurangkan pelepasan karbon.
Pelancaran projek disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Bagi peringkat pertama iaitu projek rintis akan membabitkan pemasangan panel tenaga suria meliputi kawasan seluas 36 hektar. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China serta rombongan bertolak meninggalkan negara pagi tadi selepas menamatkan lawatan rasmi selama 3 hari. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Xiao Jiangguo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Transformasi digital menjadi agenda utama negara Brunei Darussalam, terutamanya setelah pelancaran Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 untuk menjadi negara pintar sejajar dengan Matlamat Wawasan Brunei 2035. Menurut Menteri Pendidikan, berikutan manfaat inovasi digital dalam pendidikan, pelbagai cabaran juga perlu diambil kira seperti jurang digital, keselamatan siber dan privasi serta penentangan terhadap perubahan. Justru usaha untuk berinovasi dan menyesuaikan diri mesti diteruskan bagi mengatasi kebimbangan. Berucam pada mesyuarat ahli Lembaga Tadbir Pusat Inovasi dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Asia Tenggara SIMIO Inoteng ke-68, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajar Maiza binti Haji Muhammad Saleh berkata, kecerdasan buatan AI dan mesin teknologi pembelajaran berpotensi untuk merevolusikan pendidikan dengan menyediakan maklum balas masa nyata, mengotomasikan pentadbiran tugasan dan menawarkan pengalaman pembelajaran pribadi. Brunei Darussalam has made significant strides in empowering education through digital innovation with initiatives that are aimed at equipping our workforce with the necessary skills to navigate the digitalization wave, capitalize on its opportunities and ultimately deliver high-quality education for all. Dengan tema memperkasa pendidikan melalui inovasi digital, strategi cabaran dan arah masa depan, mesyuarat selama 3 hari memfokuskan hala 7 masa depan SIMIO Inoteng termasuk laporan pencapaian pusat, pengemaskinian program pendidikan serta kemajuan dalam bidang seperti pengurusan pengetahuan, penyelidikan, pembangunan kapasiti dan sumber manusia. Dianjurkan bersama oleh Jabatan Pengurusan Pendidik, Kementerian Pendidikan dan SIMIO Inoteng, mesyuarat berlangsung pagi tadi di sebuah hotel kawasan Gadong. Mesyuarat SCDM bersama Jepun, Republik Rakyat China dan Republik Korea merupakan langkah penting ke arah meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa dalam pengurusan bencana. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Kedutaan Republik Indonesia di negara ini semalam mengadakan majlis resepsi bagi memperingati sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tuan Yang Terutama Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara ini menjelaskan hubungan diplomatik yang terjalin antara Republik Indonesia dan negara Brunei Darussalam sepanjang 40 tahun telah mencapai ke peringkat baharu
Ini terbukti dalam pelbagai acara penting dan kerjasama yang mendalam serta persahabatan kukuh kedua-dua belah pihak. Teks ucapan Tuan Yang Terutama disampaikan oleh Erwan Eding, Ketua Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Republik Indonesia di negara ini. Sistem pendidikan perlu lebih meluas dalam mempersiapkan generasi akan datang untuk masa depan digital. Para pelajar juga perlu mempelajari cara menggunakan teknologi secara aktif untuk meningkatkan keupayaan dalam menyelesaikan masalah dan berdaya kreatif. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan menggariskan perkara itu pada pelancaran Laporan Pemantauan Pendidikan Global (GEM) bagi Asia Tenggara 2023. Dr. Dayang Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin berkata, laporan GEM berfungsi sebagai alat penting dalam membantu memahami bagaimana teknologi diguna pakai dalam pendidikan di seluruh Asia Tenggara. Laporan GEM dihasilkan oleh UNESCO dengan kerjasama SIMIO mengkaji bagaimana teknologi digunakan dalam pendidikan di Asia Tenggara. Dianjurkan oleh SIMIO Voctec, majlis diadakan semasa sesi perkongsian pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET inklusif. 358 bakal graduan diraikan semasa Majlis Khatam Al-Quran Institut Pendidikan Teknikal Brunei sempena Majlis Convocation Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE kali ke-32. Majlis berlangsung pagi tadi di Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damin, Kampung Manggis, Madang. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Majlis Khatam dimulakan dengan bacaan selawat tafrijah beramai-ramai. Majlis umpamanya merupakan salah satu acara tahunan bagi menyuntik semangat para pelajar untuk mencintai Al-Quran dan membudayakan amalan membacanya. Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana ASEAN ACDM ke-45 diteruskan hari ini dengan mesyuarat bersama rakan dialog ACDM dari Jepun, Republik Rakyat China dan Republik Korea secara berasingan. Berlangsung di sebuah hotel di Jerudong, mesyuarat tersebut melambangkan satu langkah penting ke arah meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa dalam pengurusan bencana. Antara yang mempengerusikan mesyuarat, Kolonel Bersara Muhammad Harith Rashidi bin Haji Muhammad Jamin, Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Mesyuarat ACDM bersama Jepun ke-8 mengesahkan sokongan berterusan Jepun untuk aktiviti ACDM dengan menggalakkan kerjasama antara entiti awam dan swasta ASEAN bersama Jepun dalam pengurusan bencana. Manakala mesyuarat ACDM bersama Republik Rakyat China ke-8 membincangkan tumpuan untuk memajukan daya tahan terhadap bencana dan pengurangan risiko bencana merentas rantau ASEAN dan Republik Rakyat China. Perbincangan untuk memajukan daya tahan dan keupayaan tindak balas bencana di rantau ASEAN dan Republik Korea pula dibincangkan semasa mesyuarat ACDM bersama Republik Korea ke-7. Seramai 132 orang menyertai skim bimbingan asas mu'alaf siri ke-199 lelaki dan siri ke-200 perempuan. Majlis penutupan dan penyampaian sijil peserta diadakan serentak di ke-4 daerah. Di daerah Brunei dan Muara, skim disertai 43 saudara baru. Sijil disampaikan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Antara pengisian skim bimbingan asas termasuk mempelajari ilmu asas fardu ain dan fardu kifayah. Manakala di daerah Tutong, 35 peserta menerima sijil pada majlis penutupan skim tersebut. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Pengiran Dr. Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit, Pemangku Pengarah Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal. Mengikuti skim lanjutan untuk menambah ilmu tentang mengenai kesucian dalam Islam
menghalusi bacaan Iqra dan tata cara sembahyang dan wudu dengan lebih sempurna. Di daerah Belait, 36 saudara baru yang mengikuti skim tersebut menerima sijil. Skim yang dijalankan mengutamakan kualiti pembelajaran dan penyebaran sasiah yang baik. Majlis diadakan di Pejabat Unit Dakwah Kuala Belait. Perkhidmatan penjagaan paliatif memfokuskan untuk meningkatkan kualiti hidup dan kebajikan pesakit secara keseluruhan, terutamanya penyakit kanser dan kardiovaskular. Sempena Hari Penjagaan Hospis dan Paliatif Sedunia, berita perdana malam ini membawakan pendekatan mengenai perkhidmatan penjagaan paliatif di negara ini. Laporan bersama Zulfadli Haji Kasim. Penyakit kanser dan kardiovaskular antara punca utama kematian di negara ini. Menurut Ketua Unit Perubatan Onkologi dan Penjagaan Paliatif Pusat Kanser Brunei, perkhidmatan penjagaan paliatif melengkapkan pesakit dengan penjagaan agar mereka lebih selesa walaupun menghadapi keadaan sukar. We normally concentrate on cancer patients and those who diagnosed with cancer. Those conditions, unfortunately, when they're progressing, the treatment unfortunately is not working. So that's where palliative care steps in. Menurutnya lagi, masyarakat seringkali mempunyai salah tanggapan mengenai penjagaan paliatif. One of them includes that when a person is on palliative care, it means that the patient is dying. But in fact, this is not true. It's better to involve palliative care early in the diagnosis stage, so that not just patients who are not dying as well, so we can help them alleviate their symptoms burden. And the other thing as well, there's always a myth that says that for patients to be under palliative care, it means that they're in a hospital. Sebagai sebahagian daripada plan tindakan pelbagai sektor negara Brunei bagi penyakit tidak berjangkit 2021 hingga 2025, penjagaan paliatif dijangka dapat mengurangkan risiko kematian di kalangan mereka yang berumur 30 hingga 69 tahun melalui penilaian, pencegahan dan rawatan awal. Laporan Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Universiti Brunei Darussalam UBD melalui Sekolah Sains Digital menerima anugerah berprestij Inovasi Kecerdasan Buatan Coursera 2024 bagi rantau Asia Pasifik. Anugerah mengiktiraf program gunaan kecerdasan buatan AAI sebagai pemimpin pendidikan dan inovasi di pacu AI, seterusnya mengesahkan semula komitmennya untuk membentuk masa depan transformasi digital. Dilancarkan dengan kolaborasi Coursera, pemimpin global dalam pembelajaran dalam talian, program AAI memastikan para pelajar menerima pendidikan bertaraf dunia dalam bidang AI sekaligus menjadikan mereka sebagai graduan sedia industri sejajar dengan wawasan Brunei 2035. Pengiktirafan ini menempatkan UBD antara universiti terbaik di seluruh dunia atas pendekatan inovatif kepada pendidikan AI. Semua lagi syarikat pelancongan diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun 2024. Dengan kebenaran yang diberikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Urusan Haji kepada syarikat Simply Umrah Travel and Tours dan Berhan, maka pada masa ini sebanyak 31 buah syarikat pelancongan telah diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun 2024 Masihi. Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui bahagian hasil mengadakan sesi pemberigaan cukai pendapatan korporat. Sesi berlangsung di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sesi tersebut bertujuan meningkatkan kefahaman kepada syarikat mengenai pentadbiran cukai di negara ini serta membantu syarikat untuk meningkatkan kesedaran terhadap pematuhan cukai pendapatan korporat.
Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi menjalankan operasi bersepadu ke atas beberapa buah premis perniagaan di daerah Brunei dan Muara baru-baru ini. Sebuah premis perniagaan diberikan notis amaran oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES setelah didapati melanggar Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya, iaitu gagal memaparkan tanda harga kepada beberapa barangan jualan dalam premis. Sementara 16 unit alat sukan dan timbang digunakan bagi tujuan perdagangan didapati sah, tepan dan berdaftar selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 dan Peraturan-Peraturan Penelitian Alat-Alat Sukatan dan Timbangan 1994. Para pengguna alat sukan dan timbang adalah dinasihatkan untuk memastikan alat-alat yang digunakan semasa aktiviti jual beli mempunyai pelekat pendaftaran tempoh penggunaan yang sah keluaran unit SDT. Para peniaga juga perlu untuk sentiasa peka dan mengemaskini harga maksimum bagi barangan di bawah Akta Kawalan Harga dan sentiasa mempamerkan tanda harga dengan jelas dan betul. Sebarang pertanyaan lanjut, hubungi Unit Sukatan dan Timbangan dan Jabatan Hal Ehwal Pengguna seperti yang tertera. Seorang lelaki tempatan dikenakan hukuman denda mahkamah sebanyak RM23,810 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar keseluruhan denda setelah mengaku bersalah di bawah Perintah Eksais 2006. Khalid bin Ibrahim berusia 24 tahun didapati memiliki 22 karton, 56 paket dan 34 batang rokok pelbagai jenis serta wang tunai berjumlah RM158. Semua barang terlibat dihukum rampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tujuan dimusnahkan. Manakala satu unit telefon bimbit dikembalikan kepada tertuduh. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD memberi amaran kepada orang ramai mengenai peningkatan penipuan pelaburan palsu yang dipromosikan di media sosial. Penipuan melibatkan akaun palsu yang menawarkan skim wang ajaib atau pelaburan yang menjanjikan pulangan tinggi dengan risiko rendah atau tiada risiko langsung. Testimoni palsu dan tangkapan skrin aplikasi perbankan mudah alih BIBD yang dipalsukan digunakan sebagai bukti pelaburan yang berjaya. BIBD ingin menegaskan bahawa akaun media sosial yang tertera tidak mempunyai kaitan dengan BIBD. Jika telah menjadi mangsa penipuan kewangan, laporkan kepada pasukan polis Diraja Brunei dan buat aduan rasmi dengan mengunjungi mana-mana cawangan BIBD. Kejohanan futsal antara kementerian-kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-31. 4 pasukan masing-masing bagi kategori terbuka dan veteran mengesahkan tempan ke pusingan separuh akhir selepas menyingkirkan lawan masing-masing dalam perlawanan suku akhir. Perlawanan berlangsung semalam di Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Berakas. Dalam kategori veteran, pasukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berjersey kuning melangkah ke separuh akhir selepas menewaskan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan jaringan 3-0. Jaringan tunggal sudah cukup memastikan pasukan veteran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mara ke separuh akhir dengan menyingkirkan Kementerian Pendidikan dengan keputusan 1-0. Turut mara ke separuh akhir, pasukan veteran Kementerian Kesihatan yang menyingkirkan Kementerian Pembangunan menerusi sepakan penalti 2-1 selepas terikat tanpa jaringan. Pasukan veteran Kementerian Hal Ehwal Agama melengkapkan 4 pasukan yang layak mara ke separuh akhir selepas menewaskan Kementerian Pertahanan
menerusi sepakan penalti 3-2 selepas kedua pasukan terikat 1-1. Bagi kategori terbuka, menyaksikan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mana ke separuh akhir dengan menewaskan Kementerian Pertahanan menerusi sepakan penalti 2-0 selepas kedua pasukan gagal menjeringkan gol pada masa sebenar. Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Kementerian Pendidikan dengan keputusan 4-0. Pasukan Jabatan Perdana Menteri turun mara ke separuh akhir dengan mencatatkan kemenangan 2-0 ke atas Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Kementerian Hal Ehwal Agama mengisi slot terakhir pusingan separuh akhir apabila menyingkirkan Kementerian Pembangunan dengan jaringan 1-0.